saya dalam Uhai Beramboi Pakcik. Sinse. Hari ini saya mau berkongsi sama anda banyak perkara. Saya ingin berkongsi ilmu Shaolin. Di Taiwan lah, saya adalah master, guru dalam bidang Shaolin. Kita kongsi ini ilmu bagaimana untuk menentang musuh. Hei! Saya bukan mau action lah. Itu kalau musuh datang dari depan, boleh. Sekarang saya mau panggil adik yang paling bising mana. Awak mari sini, Mr. Linggam. Nama awak siapa? Emma Chandra. Apa nama awak? Emma Chandra. M.A.R.2. Nama jalan, Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah nama dia, M.A.R.2. Hari ini saya mau ajar awak satu teknik persilatan ataupun teknik berlawan cara Shaolin. Faham? Bagus. Sekarang tangan taruh depan, kaki satu depan dan kaki tau. Ini macam lah. Lain barang jangan taruh depan. Sudah? Kuta. Hos. Sabar, saya kata turun, kasih turun. Pandang audien dulu. Pandang. Sudah ready? 1, 2, 3. Cepat. Sorry. Apa pasal awak tak mau cakap? Keluar suara jatuh. Penonton di rumah, sorry ya. Tepukan untuk dia. Selamat jalan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak benda nak yang saya beritahu pada anda. Jangan ke mana-mana. Anda tahu tak apa yang akan berlaku sebentar nanti? Anda akan bersama dengan abang saudara saya sudah lama di Malaysia. Dia telah menjalankan pelbagai perniagaan. Beliau adalah Jason Tan Innovation Technology. Apa khabar tuan-tuan semua? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ciptaan terbaru saya. Macam biasa anda pun tahu nama saya Jason Tan. Saya adalah pereka teknologi terbaru di dunia. Macam-macam produk saya keluarkan. Pada suatu hari, saya telah dapat mencipta apa? Iaitu mineral oil. Tidak ada orang lagi mencipta mineral oil. Saya saja selalu orang cipta mineral water. Mineral oil ini saya berikan nama dia ialah Magic Oil. Harga baru RM6.95 saja ya. Baru harga RM6.95. Kalau tengok, beli jadi RM600. Lagi apa guna ini minyak? Satu botol saja, anda taruh hanya cuma dalam 2 titik. 2 titik atau 2 titik? Tak, 2 titik. Tahu kira 2 titik macam mana? Macam ni macam ni, 2 titik. Lebih kurang itu macam 2 titik. Kereta anda boleh jalan sejauh, jimat belanja, sejauh 50 km ekstra. Hanya 2 titik. Selepas itu, kereta itu tidak boleh jalan lagi sampai 50 tahun. Lagi ia digunakan banyak ya. Angkasawan juga guna. Taruh dekat roket akan naik, tak ada berhenti tau. Dan tak ada balik-balik lagi. Lagi apa guna tonton dan perempuan ini barang? Untuk wanita yang cantik. Hamil. Wanita hamil pun boleh taruh di perut. Untuk mengelakkan stretch mark. Bila taruh, itu kesang parut-parut. Semua lagi banyak. Dengan satu botol, anda juga boleh taruhkan ke dalam motosikal. Kalau pakai minyak. Basikal tak boleh. Ada otak ke? Basikal mana pakai minyak? Minyak rantai.
Kalau anda nak tinggal rumah pergi outstation, nak tanam pokok bunga, tak nak kasih bunga-bunga mati, kan? Boleh juga taruh dekat pokok bunga jadi baja lah. Taruh. Kenapa? Saya ada buat kesalahan ke? Oh, sorry ya. Jadi anda punya pokok boleh tahan lama lah, kan? Dia hidup tetapi bunga tak keluar. Pasal dia memandulkan sistem pemandulan itu pokok-pokok bunga. Dan yang terakhir, minyak ini boleh juga jadi minuman pada hari raya, hidangan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hanya di situ saja. Jadi kalau anda yang ingin mendapatkan minyak saya ini, magic oil ataupun mineral oil, anda bolehlah lawati saya punya laman facebook.com, cari Jason Tan. Jangan pergi mana-mana. Jumpa lagi dalam Wahai Berambut Pakcik. Dia kawan baik saya. 16 tahun saya belajar main gitar, akhirnya saya jadi pelawak, awak jadi pemain gitar. Kau pemain gitar ke? Dulu saya seorang bekas pemain gitar dan juga bekas kepada macam-macam bekas kuih lah. Okey, Edri. Saya suka dengan sentuhan awak. Saya pun salah seorang peminat awak. Dan saya rasa awak antara pemain gitar berbakat. Dan saya rasa anda di antara pemain yang terbaik di Malaysia. Oh, tinggi sangat tu lah. Jangan itu. Ramai orang tengok ni. Dan saya tak sangka awak hebat. Dan Tak sangka? Saya tak sangka. Saya tak sangka awak hebat. Pasal saya pun belajar main gitar juga di Jerman. Tapi awak lebih pandai daripada saya. Kat Jerman? Awak ni kalau tak silap saya bermain gitar mula umur 12 tahun. 12 tahun? Ya, 12 tahun. Jadi tak cerita, tahu tak, boleh tak cerita, saya nak berkongsi dengan awak, dengan penonton di rumah, di studio, tentang pengalaman pahit manis awak dari 12 tahun tu hingga sekarang. Apa yang awak alami sebagai seorang pemuzik profesional? Masa saya start main gitar mula-mula, saya memang saya orang tua memang bukan tak kata tak galak lah, tapi dia tak encourage lah kan. So the way kita nak practice dengan kawan-kawan tu, kita kena simpan duit belanja. Okey. So simpan duit belanja ni tiap hari bila belanja sekolah tu simpan duit belanja, so tak makan lah kat sekolah. Tak makan lah? Tak makan lah. Awak ambil makanan cikgu sekolah lah? Almost ambil. Tapi saya sebenarnya saya minta sikit-sikit kat kawan-kawan lah. Minta sikit kat semua kawan-kawan semua. Oh, dulu dah ada top up dah. Kawan-kawan panggil teruk hari ni. Bila saya datang ni semua dah lari dah bawa makanan kan. Okey, sekarang nak beli gitar. Berapa koleksi gitar awak hingga sekarang sejak awak mula mengenal gitar? Saya ingat saya ada 8 biji kot. Termasuk sponsornya. Ya, 8 biji, Eddie. Boleh awak nyatakan saya antara jenama yang ada pada awak yang terbaik? Yang terbaik Fender. Washburn. Wash hand. Washburn. Washburn. Ibanez gitar banyak. Wah. Banyak Ibanez lah. Banyak Wah, Ibanez. awak punya cita rasa yang sama macam saya lah. Sama kita. Wah. Taste tinggi. Cita rasa mesti tinggi. Hidup mesti berlagak.
Okey. Okey tu. Kan? Kena pegang tu line tu. Betul kan. Kau itu pun orang mengata Hidup mesti juga. belagak, ha? Belagak. Kau tidak pun orang cakap, "Alah, belagak itu." Memang belagak. Memang? So what? So what? Itu rock and roll. So what you? Rock and roll kena belagak. Ya. Jadi siapa antara gitaris-gitaris luar dan dalam negara yang awak suka skill mereka? Kecuali saya lah. Bagus. Saya abang punya poster besar kat bilik saya. Kan? Bawah. Lu gila lu. Pastilah, babe. Jom yang kita orang. Hai. Alah. Saya lebih kat yang otai-otai lah kan. Okey. Sebab kita kecil ni masa tu. Okey. So saya banyak pandang macam people macam Hillary Ang, Okey, Hilary Ang, Kid Search. research. Kan, Awak punya ikon lah tu. itu memang idola lah. Sampai hari ni pun dah walaupun dah kawan pun bila jumpa still gigil lagi lah. Oh. Awak ada terikut-ikut tak dengan skill mana-mana pemain gitar Malaysia dan juga luar negara? Awak suka mana punya Mesti skill? kalau you dah minat dia mesti akan terpengaruh sikit. Sikit Betul. banyak dia akan terpengaruh juga. Okey. Macam saya macam Tapi kita pernah jam lah. Kita pernah jam sekali kan. Okey, macam saya sendiri kan. Siapa saya lupa lah. Kalau Santana awak kenal? Kalau Santana. Kalau Santana. Saya muda lagi bang. Okey. Itu lama sangat. Itu kumpulan Tak ada dah kenal lah. Kalau Santana dia terikut-ikut cara saya bermain. Saya warning dia tu. Apa tiru cara orang? Betul juga. Okey, Edri, saya suka dengan karakter awak, dengan penampilan awak. Mesti nak kena ke ni? Kan? Tahan. Payah. Awak beginikah disebabkan isteri awak jatuh hati? Semasa awak kenal dia dulu pun macam ni lah. Berambut panjang, raga. Tapi dulu keding, kurus. Ya ke? Saya dulu pernah juga bergaya seperti ni. Pernah? Ya. Saya pernah nampak. Saya pernah nampak. Pernah nampak kan? Saya pernah nampak. Kat pertama tu. Belas tahun dululah. Kat pertama kan. Wah, dahsyat. Kasut alip sama. Seluar je kot katanya. Keluar masuk dalam. Wah, bila pergi toilet besok baru keluar. Sana ketat, sini ketat, sini ketat. Tunggu. Asal lambat lah, kena ketat lah kan. Edri, ada berapa cahaya mata? So far seorang. Berapa umur dia? 5 tahun. Ada kecenderung ke arah muzik ke Dia nampak? Wanita perempuan? Lelaki boy. Lelaki. Aaron Haikal. Wah. Ada nampak dia cenderung? Kasih tampol lah. Nampak? Dia nampak dia cenderung ke arah muzik? Dia suka menyanyi lah. Suka nyanyi? Suka menyanyi. Dia sekejap je melodi tu dia dengar sekali je. Dia naik rumah je dia dah nyanyi dah. Wah. Baiklah, kita akan bersama Edri lagi lepas ni. Jangan ke mana. Saya ada seorang lagi tamu yang saya jemput. Dia juga istimewa. Cerita dia tentang sesuatu yang terapung-apung di perairan. Terapung? Anda nak tahu? Edri nak tahu? Nak. Okey, kita jumpa lepas ni dalam Wahai Beramboy. Pakcik! Ya, tepukan untuk saya. Nanti saya tampilkan seorang lagi jemputan saya. Sebelum itu, beliau yang saya masukkan ialah Encik Mahazli. Ya. Apa khabar? Baik, saya. Silakan. Wah, Kapten Mas Hazli. Ya, saya. Uniklah nama awak. Soalnya Mazli, Hadir, awak Mas Hazli susah sebut kan? Okey, untuk penonton di rumah, kapten kita ni memegang jawatan sebagai iaitu Malim Kundang Anak Derhaka. Ataupun kita sebut vessel, betul, vessel. Betul. Okey, vessel pilot ataupun malim. Iaitu malim bagi kapal kapal-kapal di pelabuhan ya. Tepukan untuk Encik Mas Hazli. Ya. Kapten kita ni dia saya rasa dia banyak pengalaman tentang laut. Boleh tak cerita sikit kat saya apa sebenarnya tugas sebagai seorang malim kapal di Pelabuhan Kelang ya? Ya, saya. Okey, silakan Kapten. Okey, Assalamualaikum. Jom kita balik dulu. Boleh. Tadi aku tanya dia kan? Orang ada ni. Aku lupa aku baru tanya dia soalan. Sorry, saya minta maaf sangatlah. Kita silakan. Okeylah, secara ringkasnya lah, setiap kapal yang datang di pelabuhan mana-mana saja di dunia ini, tak kira Malaysia ataupun negara mana, mereka memerlukan
seorang yang arif tentang pelabuhan itu untuk memandu arah kapal mereka ke dermaga. So tugas saya dan rakan-rakan yang di pelabuhan juga adalah untuk membantu kapten kapal rapat ke dermaga dengan selamatnya. Ya, tuan-tuan dan puan, itulah dia taklimat berkenaan dengan cara-cara berenang ya di lautan. Okey, Kapten. Yep. Saya faham, kejayaan ini kalau penonton di rumah tahu ialah di mana bila saja ada kapal-kapal besar, kapal-kapal laut yang besar untuk tiba di pekarangan pelabuhan. Jadi kerja Kapten Mahazali ni, betul ke Mahazali dan lain nama kau? Mas Hazli. Mas Hazli apalah kau ni? Maka beliau akan mengambil alih tugas-tugas mengemudi kapal tersebut masuk ke dalam pelabuhan. Ya, saya. Betul ya? Betul. Kenapa jika kita biarkan pengemudi dari luar negara masuk, kalau dia nak sabotaj lah katakan pelabuhan kita. Ya. Masuk. Ya, gambar ya? Ini gambar. Oh, ada gambar. Terima kasih. Bagi salam rupanya. Waalaikumsalam. Ingat orang jual kitab kan? Dia tak? Okey, Cik Mazli. Okey, di sini ada gambar-gambar kapal, saiz kapal. Cik Mazli pernah mengemudi saiz kapal paling besar, saiz apa? Saiz L? Kalau kami di pelabuhan, kami kira kapal yang panjang itu dari segi panjang dia dalam meter. Okey, yang seperti Abang Din pegang tu, Ya. itu adalah salah satu daripada kapal yang pernah masuk di dermaga Westport. Paling panjang di Westport lah yang pernah masuk, dalam lebih kurang 360 meter panjangnya. Okey. Okey, yang di Abang Henry pegang ni pula dermaga Westport, yang mana kita nampak kapal-kapal dengan kren-kren, ni gambar Yang tu tabut. saya yang bawa tu. Masa kecil sikit kan. Tabut ni ialah tugas ni membantu kapal tu rapat dengan selamatnya di dermaga lah. Okey. Okey, yang di sini, okey, inilah gambar di atas kapal, konsol lah, ataupun kalau dalam kapal terbang kita panggil kokpit lah. Wah, macam dalam kapal terbang lah ya. Lebih Wah, kurang. jakuk. Wah, peliknya saya. Okey, yang di bawah ni adalah kapal, kalau kita panggil dalam bahasa Inggeris aircraft carrier lah. Okey. Okey, kita di sini di Malaysia kita tak Dulu saya memang biasa bawa ni. pernah. Saya reverse. Saya bawa reverse. Sampai Kuantan saya bawa. Pelabuhan Kuantan. Teluk Gong semua sampai. Okey, apa tadi yang Cik Mazali? Apa yang Cik Mazali nak terangkan tadi? Yang ini? Hazli lah. Mas Hazli lah kau ni. Okey. Kalau dalam bahasa Malaysia ni kapal pengangkut lah. So yang ni adalah milik negara Amerika. Oh, saya ingat Cik Mazli punya. Tak ni pernah datang Malaysia ke? Pernah. Dan selalunya kerap mereka datang bila kita menyambut hari kemerdekaan lah. Untuk tahun ni je mereka tak datang. Ada tak pengalaman yang pelik yang menakutkan ketika mengemudi kapal? Mungkin pernah belayar, kan? Pernah bila kita bertemu dengan Taufan lah. Aku ingat jumpa hantu. Taufan pun takut. Sebab kita tak tahu nyawa kita sampai di situ ataupun tidak kan. Betul. Saya insaf sekarang, Cik. So dari situ kita sedarlah Ada pecah kambing lah tadi. Maafkanlah, memang tempat saya ni banyak gangguan ya. Banyak makhluk halus melintas. Baiklah, silakan tadi. Yalah, bila masa itulah kita jumpa Taufan tu, kita akan sedar betapa besarnya kuasa Tuhan kan. Yalah. Itu special effect. Jadi Taufan tu tiba-tiba boleh reda. Dia taklah, dia akan berlarutan mungkin dalam 2-3 hari. Okey. Dalam masa 2-3 hari ya? Baiklah, kepada penonton di rumah dan anda di studio, Adriasi ni dia memang rakan saya. Lama juga saya berkawan dengan dia. Dia tak banyak cerita orangnya, tapi saya gembira dapat jumpa dia dan sangat sporting. Sebab itu orang yang sporting, orang yang hati dia baik, selalunya dia akan berjaya. Seperti awak ini. Saya harap awak juga berjaya seperti mereka-mereka yang ternama. Begitu juga dengan Kapten Mas Hazli. Mungkin nak cakap apa? Mas Hazli. Apa nama dia? Mas Hazli. Dah nak habis rancangan baru aku tahu nama dia Mas Hazli. Kepada Kapten ya, mungkin nak bagi juga ucapan pada bekas-bekas girlfriend dulu.
girlfriend yang mana telah dikecewakan. Mungkin nak buat ucapan sekaligus lah package untuk Hari Raya sekali. Tak apa, kita sekali kan? Untuk Hari Raya tak apa. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Terlalu awal. Tak, rancangan untuk Hari Raya nanya. Silakan. Silakan. Selamat Hari Raya kepada semua warga Malaysia. Yeah! Jadi, tuan-tuan, kita bukan nak mempersendakan hal ini, tapi maknanya Encik Mas Hazli ni, beliau lebih advance dan mengucapkan lebih awal Hari Raya kepada anda semua. Baiklah, satu tepukan untuk Adri dan juga Kapten Mas Hazli. Kepada penonton-penonton di rumah, anda juga saya hargai dan saya sangat kasihi anda. Janganlah lagi kita bersedih kerana dalam hidup perlu gembira. Hidup ni pendek saja. Gembira itu sangat pendek juga. Dan dalam hidup banyak kesedihan sebenarnya. Jadi kita buang kesedihan, ambil saja yang baik-baik belaka. Jumpa lagi dalam Wahai Peramboy. Pakcik! Bukan sahaja di TV, Azlan riuhkan Pagi Era bersama Din Rambut. Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Pasti menghiburkan. Saya nak cerita kepada anda tentang asal-usul tidur. Dulu manusia tak pernah tidur. Tapi kisahnya begini. Pada suatu ketika dahulu di sebuah daerah yang terpencil, tinggal seorang raja bernama Pasola yang menggemari alat muzik. Suatu hari, pagi dia mendapat ilham untuk menyanyikan not-not asas muzik yang dikenali sebagai Do, Re, Mi pada masa kini. Pada masa itu, Raja Pasola hanya dapat memikirkan not-not yang tertentu saja. Iaitu tidur. Tidur. Begitulah, diulang-ulangnya berkali-kali sampailah beliau terlelap. Perbuatan bagi dia itu malangnya diketahui oleh rakyat jelata, lalu dijadikan amalan. Begitulah seperti yang dicatat dalam buku tulisan penganalisan muzik purba yang bernama Remi. Dan dari situ timbullah perkataan tidur.